Maksudnya apa? Kan, so kalau terlalu mudah tu maksudnya memang contohlah orang datang kat Lisi ke, orang datang kat Mimi ke, orang datang kat Ayu ke, orang datang kat Fiza ke, datang dengan satu beg ada 10,000 datang, dan dia nak beli produk kita. Kita pula mindset tak pernah dapat. So bila ada 10,000 datang, dia ni nak borong ke, dia nak prank aku ke, nak tipu aku ke. Betul tak? So kita akan, sebelum kita terima tu, kita akan fikir-fikir dulu, kita akan tanya banyak soalan dulu. Kan, kita rasa macam serius lah ni. Kan, aku tak kena tipu kan. Nampak tak? Kita ada mindset yang macam tu. So bezanya yang ceklat yang kedua, di mana ceklat yang isi tu dia punya 10,000 tapi di wrapping dengan rejection. Kan, so nak dapat 10,000 tu kena ada handle rejection dulu, kena follow up dulu, kena ada branding dulu, kena buat marketing dulu. So bila kita dapat 10,000 selepas kita dah handle rejection, kita dah buat marketing, kita dah buat follow up, benda-benda yang kita tak suka, dan bila kita dapat, kita yakin tak tu kita punya? Kita yakin. So nampak tak? So beza dia ceklat yang pertama dan ceklat yang kedua. Ceklat yang pertama tadi memang itu kita punya, tapi kita tak 100% yakin. Sebab apa? Sebab terlalu mudah. Dan itu dahsyatnya kalau Allah tu kalau nak bagi, dia bagi. Cuma bila kita ni, bila Allah bagi, kita pula fikir lebih-lebih. So sebab itulah kenapa mulai daripada hari ni mindset kita apabila kita nak bercerita tentang rejection, apabila kita kena reject dengan kawan, kita reject dengan customer beli dengan orang lain, customer beli produk lain, bagi saya lah kan, mungkin ada banyak sebab yang menyebabkan dia pergi tempat lain tu. So you kena belajar untuk handle rejection tersebut, dan untuk bersyukur dengan apa yang ada sekarang ni dulu, dan selepas tu Allah akan bagi lebih lagi, Allah akan bagi lebih lagi, Allah akan bagi lebih lagi. So dapat tak sini? Faham tak? So beza bagaimana kita belajar daripada sebiji gula-gula dan sebiji ceklat yang kita rasa macam wow, ceklat je kot kan. So itu je kan. So sebab tu kadang-kadang nak dapat isi dalam tu, kita akan lebih menghargai apa yang kita dapat tu apabila kan dia dibalut. So contohlah kalau kita tak dapat balut, semua tak nak. So bila Allah bagi, semua tak nak. Tapi kalau Allah bagi tu ada wrapping ni sekali, so kita nak yang ada wrapping. So kalau nak ada wrapping, sama jugalah nak sale yang di wrapping. So sale tu datang dengan rejection. So kena suka dengan sayang dengan rejection dululah. Faham Dapat tak? So itu je. So saya harap apa yang saya nak sampaikan tentang mindset ni kan, membantulah tuan-tuan untuk lebih serius lagi kan. Kalau balut tebal lagi baik ke se? InsyaAllah. Mana tahu memang makin susah kita nak dapat kan. InsyaAllah lah, bila kita betul usaha nak dapat something yang betul-betul dahsyat tu, kena naik level dulu kan. So bila nak sikit je lagi dapat, contohlah kita nak dapat something, contoh nak dapat rumah. So nak dapat rumah ni mungkin ada komitmen berpuluh-puluh tahun, mungkin lama lah nak kena bayar. So nak maintain boleh bayar berpuluh-puluh tahun tu, mestilah nak kena ada something, source of income yang stable. Betul tak? So sebelum kita dapat rumah tu, kita kena buat business dulu, mungkin kena kerja dulu, kena naik pangkat dulu kan, kena ada investment dulu, kena ada buat ini dulu. So itu semua adalah rejection kecil untuk mempersediakan kita sedia untuk bayar rumah dengan rasa penuh abundance, rasa penuh mewah. Kita kalau nak beli something tu jangan rasa kedekut. Faham tak ni? Kita ni dah lah nak reward dia sendiri. Nak reward dia sendiri pun rasa kedekut lagi. Tak payahlah yang nak mahal-mahal. Hello, ini untuk diri awak juga tau, bukan untuk orang lain. Untuk orang lain tu mungkin kita boleh kira kos lagi. Inti untuk diri awak ni kan, untuk diri sendiri pun kalau nak jimat, susah lah. Faham? Boleh? So far semua okey? So itulah rejectionnya. So kalau nak benda yang kita suka tu, nak emas ke, nak T6 ke, nak Thermomix ke kan, nak pujuk tu kena follow up tu kan lama. Tiba-tiba lah contohlah kan, kita minta husband kita kan, bang nak T6, jom beli. Percaya tak abang tu nak beli kan? Cuba komen, percaya tak suami tu betul ke bang? Abang betul ke nak belikan hari ni? Kita pula tanya banyak soalan. Setuju tak? So nampak tak?
Kan kita ni lelaki ni kalau kita tanya nak apa hari ni, tak kisah. Tak payahlah hari ni tak payah belanja lah. Kan? Tapi bila dia minta kita tak boleh bagi, sedih pula. So sebenarnya itulah maksudnya ceklat tu. Bila dapat mudah sangat, kita macam merasa macam ada udang di sebalik batu. Tapi kalau susah sangat tu pula, so bila dapat kan puas hati. So sebenarnya dua-dua pun bagus. Kadang-kadang memang Allah tu kalau nak bagi, dia bagi senang-senang. Kalau Allah tu kata kita perlu tu, boleh. Tapi dalam masa 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, InsyaAllah. Faham Faham tak ni? So itulah sebenarnya yang kita nak belajar daripada Paradox of Candy ni, dan kita boleh relatekan dengan kita punya sale. Okay, so far faham tak tentang mindset? Kalau faham tolong komen faham, dan kalau yang dah faham tolong share dulu. Copy link dulu banyak-banyak. Itulah kan hashtag faham. Okay, komen hashtag faham. Duha dan tahajud jangan lupa. Alhamdulillah Tuan Arman, terima kasih. Kan, so kadang-kadang satu benda lah kan, kita nak buat duha ke, nak buat tahajud ke, untuk permulaan itu mungkin untuk murah rezeki tak apa, tapi jangan biarkan lama-lama kita buat duha, kita buat tahajud tu hanya sekadar nak murah rezeki. So kita minta dengan Allah dalam doa kita, dalam doa sujud duha kita tu kan, sentiasa jadi kita ni orang yang sentiasa bersyukur. Dan yang paling penting adalah kita nak hati kita ni kalau buat something tu lillah kerana ta'ala. Itu je. Okay, awesome lah hashtag faham alright, good. Dia ikhlas ni dia kena belajar. Sebab tu kalau ikhlas ni dia macam ceklat tu lah kan. So bila nak ikhlas tu kena belajar ilmunya dulu, kena faham maksudnya dulu kan, kena tadabbur kan, kena bacaannya betul. So nak sampai ke tahap itu kan ada banyak sangat rapping yang kita kena buka, dan selepas itu barulah kita dapat nikmat nikmat ikhlas tu. Ikhlas juga satu nikmat sebenarnya, rezeki yang Allah bagi. Susah nak ikhlas. Sebab tu kadang-kadang pernah kan Ustaz cakap kan, sebab kalau nak ikhlas ni dia bukan hanya sekarang sebelum nak buat, semasa nak buat, dan selepas dah buat. Selepas dah buat pun kena tetap jaga ikhlas tu dengan apa? Tidak berceritakan pada orang lain, tidak ungkit-ungkit. Bila kita ungkit je kebaikan-kebaikan kita, muflis, habis pahala-pahala yang kita buat. Walaupun dulunya ikhlas, tapi disebabkan kita ungkit balik, sayang lah. Faham Boleh? So insyaAllah hari ni kita belajar sama-sama untuk kita sentiasa on track lah, taklah banyak main, buat betul-betul. Tahun depan, hari ni berapa bulan? Hari ni 8 September. Hari ni 8 September. Okay, 8 September. So 8 September kita dah almost nak masuk 1/3 dah. Kan, 1/3 bulan dah. So kalau boleh 8 September kita ni, target kita macam mana? Target kita macam mana? Kita punya money making activity kita macam mana? Hari ni 8 September, betul? Hari ni 8. Kan, 8 September. Besok dah 9. Lepas tu dah 10. So target kita capai ke tidak? So contoh kan 8, nak target ni kita bahagi 26 hari. Lepas tu kita kali 8 hari bulan. On track atau cloud? On track atau cloud? Itu soalan dia. Okay, so kalau on track, Alhamdulillah, teruskan maintain. Kalau cloud, upgrade. Okay, kalau kita dah tulis weekly target, daily target pun kena tulis lagi ke? Mestilah. Weekly lah. Kan? Yang paling penting adalah sekarang. So ini adalah kita punya mindset, always be present. Kalau kita cerita pasal weekly, weekly kan, so kita pecahkan kecil-kecil. Tapi kalau kita ada money making activity kita based on harian, ingat kita tak nak cerita pasal berapa sale yang kita ada, tapi kita nak fokus berapa banyak yang kita dah buat. Faham tak? Kan kita nak cari berapa banyak yang kita dah buat. So kat sini lah yang kita kena sentiasa sedar.
antara kita ni on track ataupun ke laut. So bila ke laut, sebab tu kadang-kadang bila kita ni hanya target weekly dan kita tak ada daily, kebanyakannya nanti kita akan push diri kita 3 hari sebelum habis minggu. Kan? Kita akan push sale kita pada hari Jumaat, pada hari Khamis. So janganlah. So kalau boleh Isnin macam mana? Contoh kalau Isnin, okey berapa kita dapat? Kalau tak dapat ya sudah. Kan kita fight Selasa. Selasa nak kena buat apa? So kita yang nak kena pastikan marketing kita ni jalan. Contohlah macam saya. Kan apa yang saya punya money making activity adalah saya punya live. Kan? Live saya hari ni. Live kan, saya punya content setiap pukul 6. Lepas tu saya punya paid ads, iklan berbayar di FB, di TikTok. Ini semua adalah money making activity kita. Kan, faham tak? Sebab tu kadang-kadang marketing tetap kena jalan. Apa jadi pun. Sebab tu kita kalau boleh kita nak sentiasa sedar. Faham? Boleh? Sebab tu kadang-kadang contohlah, kenapa kita nak kena handle juga rejection? Kenapa kita nak kena buat follow up juga? Sebab money making activity kita. Sebab ada target kita nak tak capai. Faham tak? Okay. So bila tak capai ni, barulah kita kena upgrade. Okay, berapa banyak live nak kena buat, berapa banyak content nak kena buat, berapa banyak paid ads kita nak kena buat. Betul tak? So itu je. Boleh? Faham? Okay. Alright, so mindset faham. Kenapa kena handle rejection, kenapa kena hadap juga rejection walaupun kita tak suka. Sebab kita ada target nak kena capai. Boleh ke boleh? Faham ke faham ni? Semua okey ke? Alright, so kalau semua okey, tolong komen okey untuk saya teruskan. Alright, so sentiasa aware lah. Itu je saya minta selalu sedar apa yang kita kena capai. Alright, boleh Alright, terima kasih. Siapa yang baru masuk, jangan lupa untuk share dulu dan jangan lupa follow, okay? So kalau nak bagi hadiah pun boleh, nak bagi bunga raya boleh, nak bagi bunga pun boleh. Saya hargai sangat-sangat. Thank you so much. Yang hadiah tu kalau untuk kat TikTok lah kan. Kat TikTok tu kan boleh bagi hadiah kan. Awesome. Alright, so sekarang kita nak masuk 3 step. Kita nak belajar 3 step. 3 step macam mana nak handle rejection. User 78922246 nak tengok balik yang di atas tu. Alright. Ni. Tapi by the way nota tak ada lagi pun. Belum ada nota pun. Baru ayat-ayat saja. Faham. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay dah 3, 2, 1. So inilah, kalau saya rasa inilah notanya yang ada. Yang atas tak ada. Alright. Ini nota untuk handle rejection ataupun mindset dia. Okay, so sekarang kita nak masuk 3 ayat nak handle rejection. Alright. Structure and script. Handle rejection. Okay. Alright. So cuba pilih satu. Okay, cuba komen satu handle rejection yang paling famous yang korang biasa dapat. Cuba share dengan saya. Yang paling biasa you dapat. Apa dia? Yang mana? Cuba komen. Yang paling biasa kita dapat. Cuba share. Pasal apa? Pasal tunggu gaji ke? Dah beli tak boleh buat apa? Belum gaji, tunggu gaji, mahalnya. Tak perlu lagi ikut sekarang. Kalau Nanat, kalau dia kata tak perlu lagi ke, dia kena tengok balik formula tahu perlu mampu. So dia tahu dia mampu beli tapi dia tak perlukan produk, tak guna. Faham nanti saya bagi tahu. Tunggu gaji. Okey, faham? Alright, so ada 2 lah. Okay, so kita akan ambil 2 tunggu gaji. Dan apa satu lagi tadi? Mahalnya ataupun tak mampu. Boleh mahal lah, tak ada bajet. Faham? Scam. Allahuakbar. Sedihnya kalau kita dapat scam macam tu kan. Okay. Alright, so tuan-tuan. So
Sebelum saya tulis ayat apa yang kita nak guna, pen dan buku nota dah ada belum? Pen dan buku nota dah ada belum? Saya tak nak lah korang ni hanya sekadar screenshot je kan, tapi tak catat, betul tak? So jom, ada pen dan buku nota tak? Dah ada? Kalau dah ada tolong komen ada, sebab kita nak masuk ayat yang pertama tu nak kena buat apa. Dah ada. Yang di IG dah ada ke? Alright, terima kasih. Yang kalau dalam Telegram ada nama orang semua okey saya harap semua okey lah. Okay. Alright, so nanti boleh tak habis kelas kita nanti, okay, tolong saya kan ambil gambar nota masing-masing dan buatlah IG story. Okay, buatlah IG story. Dan saya ingatkan sekali lagi, daripada ramai-ramai yang ada hari ni, jika anda nak join kelas TikTok pada Oktober, okay, nak join kelas TikTok pada Oktober, tolong pergi ke bio saya, pergi ke profile saya, and kat IG ada profile, kat TikTok pun ada profile, masuk dalam Telegram, okay, masuk dalam Telegram dan daftar. Link ada di dalam Telegram. InsyaAllah. So jangan tunggu-tunggu lagi So RM59 saja dapat 2 hari punya kelas. So satu hari lebih kurang RM29. RM29.50 kan, RM29.50. Allahu Akbar. So bayangkanlah dengan RM29 tu belajar daripada 9 sampai pukul 4. Lepas tu hari Selasa, hari yang kedua tu hari Ahad 9 sampai pukul 12 kan. So apa lagi, banyak sangat kita akan belajar. Dan tuan-puan akan belajar dengan berapa cikgu tu, Abang Nas, dengan Bro Safwan, dengan Cikgu Syahril, dengan saya, sebab saya sesi yang terakhir pada hari Sabtu. Okay. Dan hari Ahad ni kita ada cikgu baru. So siapa-siapa yang dah join Silver sebelum ni kena join sekali lagi kan. Sebab apa? Sebab ada cikgu baru, Abang Bat. Siapa kenal Abang Bat? Kenal kan Abang Bat? So Abang Bat dia akan mengajar bahagian komunikasi, dan ada Ustaz Nick Effendi yang akan mengajar lebih detail bahagian mindset. Okay. Alright, so nanti siapa-siapa yang ada hari ni, kelas apa sir? Kelas TikTok. Kelas TikTok. Best Abang Bat, betul Anas. Setuju, stress dia cakap. Kan, saya dah belajar kelas Ogos hari tu, best sangat-sangat. Ogos hari tu. Fatin, boleh repeat lagi ni Fatin, ataupun ajak tim masuk untuk bulan Ogos, sebab Ogos tak ada Abang Bat. Saya ada. Oktober ada Abang Bat. Nampak macam Abang Bat garang. Abang Bat kalau tengah mengajar memang garang. Tapi bila kita dah kenal dia, insyaAllah lah dia antara orang yang boleh kita percayai lah. Saya kursus mutawif dengan dia. Wow, terbaik lah tuan. Terbaik. Saya nak tanya, nanti live ni save tak? Save. Fokus on TikTok saja ke sir? Okay, ingat kelas King of TikTok memang tajuknya TikTok. Ada modul TikTok, tetapi editing kita boleh guna untuk IG, content kita boleh guna untuk IG, closing kita boleh guna untuk IG, cara bercakap boleh guna dengan IG, dan mindset kita boleh guna dengan IG. Bila sir? Maaf saya baru join ni. Salam kenalan, saya Fatin, team ESW. Terima kasih Fatin. So Oktober will be 9 dan 10 Oktober. Cuba tengok tengok tarikh hari ni, tengok jadual, tengok kalender sekarang. Korang pergi tengok kalender sebelum saya masuk ayat yang pertama ni. Cuba cek 9 dan 10 kosong tak? Kelas bila? Tak boleh fokus. Dot meeting. Tak apa. 9 dan 10 Oktober. Cuba tengok kalender masing-masing. 9 dan 10 tu free tak? Kalau free tolong komen free. Siapa free tolong komen free. Dan boleh tak kalau saya nak minta you guys tambah event King of TikTok Silver Sedharma. So nanti letak dulu kat kalender tu, letak je dulu. Dan korang daftar ke tak daftar ke jangan risau. Jangan rasa bersalah. Yang penting you dah ada niat nak join kelas TikTok King of TikTok Silver 9 dan 10 Oktober. So nanti just follow. Esok ke sir? Apa benda esok? Oktober. Oktober. Besok September. Ni bulan September. Oktober bulan depan. So you guys ada 1 bulan untuk kumpul modal RM59. RM59 bahagi 30 berapa tu? Sehari RM1 kira okey dah. Kan sehari RM1 lah.
RM1.50 lah. Sehari RM1.50. Kan, sehari RM1.50 letak dalam tabung. Okay, so yang pertama you guys buat apa tau? Yang pertama korang lock dulu 9 dengan 10. Boleh 9 dengan 10. Cepat lock. Cepat. Cepat lock. Okay, 9 dan 10 Oktober. Kelas Sabtu Ahad. Pagi sampai petang untuk sesi yang pertama. Hari Ahad 9 sampai pukul 1 ke 12, lupa saya. Okay, itu yang pertama. Dah lock, buat tabung. Okay, buat tabung. So saya nak you guys buat tabung, letak stiker ataupun ambil kertas, tulis tabung King of TikTok sedharma. Buat tabung. Faham tak ni? Okay, yang pertama lock dulu kat kalender, yang kedua buat tabung. Dan yang ketiga, masuk dalam Telegram. RM RM2. Alhamdulillah. Buat tabung please. Sebab saya tak nak you guys hanya sekadar main TikTok tapi tak dapat apa-apa. Saya nak you main TikTok, main IG, main Facebook, main social media tapi boleh buat sale. Faham Boleh buat sale. So kalau nak buat sale dalam TikTok, tak boleh rushing. Ingat, tak boleh rushing. Dia ada step by step dia. Kan, kena buat content dulu. Dah buat content, dapatkan content yang ada engagement. Dah ada engagement, orang share. Bila orang dah share, baru follower datang, baru follower masuk. Bila follower masuk, kita kumpul follower kita. Dari follower kita tu, macam mana follower kita tu kita boleh targeted pada orang yang betul, sangat relate dengan kita punya content. Faham? Kena relate dengan content kita juga. Kalau content kita dok jeng ataupun just shing, kan, itu je tak habis. You akan dapat orang yang shing jugalah, kan. So kalau boleh, jangan hanya sekadar you nak ikut trend, tapi belajar dengan kami dalam kelas Oktober itu. Sebenarnya apa lagi yang kita boleh buat untuk naikkan follower. So bila follower dah ramai, kan, buat live ke, buat content ke, buat hard sale ke, tarik diorang ke kita punya kolam. So kolam ni nak letak kat mana? Kan, kolam ni boleh letak kat rumah masing-masing. Gurau. Kolam ni kita punya kolam lah. Maksudnya kita punya database. So kalau kolam, kan, kolam di WhatsApp kecil, kan, 256 orang saja. So tariklah ke Telegram. So sebenarnya apa yang saya buat setiap hari, kan, sebenarnya itu adalah saya punya funneling lah. So sebab tu saya suruh korang masuk ke Telegram. Sebab Telegram itu kita boleh kumpul. So sekarang ni mudahnya TikTok tu ada 7,069 orang. Mungkin 7,069 orang. So bayangkanlah kalau you kena WhatsApp seorang-seorang, kan. So sangat memenatkan lah. Faham So ingat, belajar dengan betul macam mana kita nak guna social media. Okay, so jangan guna social media ni hanya sekadar untuk kita nak seronok-seronok. Tapi pastikan seronok kita dapat, duit pun kita dapat. Boleh tak gitu? Tak gitu bang. Itu baru orang sale. Itulah tugas saya dalam kelas September. Dalam kelas Oktober. Dalam kelas Oktober tu, korang dah belajar teknikal. Dah terror buat konten. Dah dahsyat semua buat konten. Lepas tu konten-konten yang bagus-bagus tu naik follower. Dah follower ramai, nak buat apa? Itu tugas saya. So macam mana saya nak pastikan korang ni ada, kan, kolam sendiri, boleh maintain buat sale. Tapi nak tak nak, kena kelas dululah. Join kelas dulu, kan. Kalau saya ajar macam ni lah, saya ajar hari-hari macam ni, contohlah yang kelas free macam ni, mungkin ada orang dia rasa macam alah, besok ada lagi. Tuan-tuan Puan, saya nak cakap, macam mana tuan-tuan tahu besok saya ada lagi? Saya sendiri pun tak tahu besok saya ada lagi ke tidak. Mungkin besok saya ada tiba-tiba ada orang kata, Sedharma, besok saya nak buat kelas lah, saya bayar RM10,000 besok. Takkanlah saya nak letak tapi RM10,000 nak buat live free untuk orang. So kita janganlah anggap macam tu. Faham tak? So saya mungkin ada kepentingan di tempat lain. So saya tak nak you guys tunggu. Buat sesuatu yang penting. Okay, sekarang you dah ada niat nak belajar. So bila you ada niat nak belajar, okay, kat mana kita nak belajar? Nak belajar ni dia tak boleh free. Bukan kata saya kata tak boleh bayar free, boleh je, tak ada masalah. Cuma bila ada komitmen tu RM59 tu, satu,
You tak sayang ke dengan you punya RM59 tu? Cuba komen. Siapa kat sini rasa RM59 itu investment yang bagi dia besar? Ada tak yang kat sini? Cuba ngaku. Tak apa, it's okay. Kan yang RM59 dia punya investment tu besar. Ada orang RM15 adalah celah gigi je. Tapi saya nak orang-orang yang rasa RM59 tu besar, awak lah yang kena masuk. Kenapa? Sebab saya nak you belajar macam mana dengan you invest RM59 itu, you boleh dapat konsisten RM59 setiap hari. Settle. Itu je. Faham tak? Okay? Dengan RM59 investment yang you letak kat saya untuk masuk kelas Oktober, dan bagilah saya peluang untuk ajar you guys supaya korang boleh buat RM59 setiap hari konsisten. Tak nak banyak-banyak pun. Bayangkanlah RM59 setiap hari, satu bulan dah berapa? So daripada RM59 setiap hari tu, kita akan upgrade, InsyaAllah. Faham Dan walaupun memang saya akui lah kan, kenapa saya nak you guys join. Satu, saya memang serius dan saya ikhlas nak kongsikan satu kelas yang dahsyat-dahsyat ni. Okay, dan satu lagi memang rugi lah. Saya sendiri pun belajar banyak kot. Macam mana saya grow daripada saya punya TikTok saya 10,000 sampai 100,000. Betul tak? Sebab kadang-kadang mungkin rezeki orang lain-lain. Kita dah cuba macam-macam orang, cara orang-orang lain, betul tak? Tapi kenapa tak jadi? Satu, mungkin sebab kita hanya belajar dia punya surface saja. Yang free-free ni kebanyakan surface je. Serius saya cakap. Cuma bila awak masuk dalam circle tu bukan hanya sekarang circle yang support, tapi circle apa tau? Di mana you akan nampak sebenarnya ada orang tu dia grow sebab dia rajin. Dia grow sebab dia rajin. So kita ni nak rajin ni, ni tips dia. Kalau nak rajin ni, rajin tak boleh buat seorang-seorang. Percaya je kat saya dah pernah biasa dah nak rajin. Tapi masa tu saya tak kena save for future lagi. Tak boleh. Lepas saya kena save for future bila saya start buat live. Lepas tu bila saya buat live, Safwan buat live, ada ramai mula buat live, orang lain dah mula busy. So saya akan jadi macam aku yang start, takut aku stop. So nampak tak? Aku yang ajak, kenapa aku stop? Itu kegunaan circle tu. Dah circle Tuan Irfan untuk orang-orang yang serius dalam nak upgrade TikTok ni will be dengan save for future lah. Sebab satu, saya ada kat situ lah kan. Takkan saya nak kena jual orang lain pula kan. Saya tak boleh nak jual orang lain sebab orang lain tu yelah kena jual diri sendiri lah kan. Sebab you guys adalah will be tanggungjawab saya. So insyaAllah nanti yang daftar kelas Oktober, jangan lupa masa isi nama tu letak Sedharma kat situ. So bila you guys letak Sedharma tu, nanti insyaAllah saya boleh take note. Dan kalau you terlepas ke kan, dan insyaAllah lah kita akan kumpul dalam satu group. So dalam group tu will be kita punya personal group lah kan. So you akan ada group dengan Save for Future, dan you pun akan group dengan saya insyaAllah. So dalam tu mungkin kalau korang nak tanya secara personal ke, nak tanya, nak kita orang double check balik ke, apa-apalah kan. Sebab kalau mungkin dalam ramai-ramai tu ada 1,000 orang kan. So saya pecahkanlah ikut saya. Itu je yang saya boleh bantu. Faham Waalaikumsalam. Terima kasih. RM59 setiap hari. Betul. Sebab Tuan Irfan, hashtag saya, kalau saya boleh share lah sebelum saya masuk ayat ni sikit je lagi. Sikit je saya nak tambah. Okay. Hashtag saya dari dulu saya bawa apa tau? 1,000 sehari. Siapa pernah nampak hashtag ni? 1,000 sehari. Dan tahu tak 1,000 sehari ni memang sangat achievable. Senang sangat capai. 1,000 sehari. 1,000 sehari. InsyaAllah. Sebab tu kadang-kadang 1,000 sehari ni tak kisahlah awak nak fikir pasal apa. Kan pasal sale boleh, pasal profit boleh, pasal marketing ads boleh. Dan yang paling best nak bayar zakat 1,000 sehari. Dahsyat tak dahsyat? So ini je. Inilah yang saya nak ajar Tuan Irfan. Kalau Tuan Irfan decide untuk nak bagi saya peluang dan ruang dan join kita punya circle tu.
Sebab suka saya, insyaAllah lah orang yang dengan Seek for Future pun ada, join untuk kelas Oktober, yang beli e-book pun ada. So insyaAllah lah. Dan kat TikTok ni pun, walaupun saya pun tak adalah seramai yang lain kan, tapi tak perlu ramai pun. 119 orang pun yang daftar pun saya kira bahagia dah seronok dah. So yang 50 orang yang di IG pun kira okey dah. So ini sebenarnya antara saya punya impian. Dan hashtag yang saya nak bawa, dan saya nak share dengan semua orang, and macam mana saya boleh maintain 1000 sehari. Yes. Dan kalau level saya, mungkin tuan-tuan kalau buat betul-betul lah kan, bukan setakat 1000 sehari lah kan, 1000 sejam pun boleh, tak ada masalah. So itulah nilai hidup kita, itulah nilai bisnes kita, InsyaAllah. Okay, alright, jom kita masuk ke kita punya ayat. Saya minta maaf lah ada iklan sikit. Bukan apalah, kadang-kadang macam ni, saya kena cerita benda-benda macam ni. Takkan kita nak soft sell je kan. So kita kena hard sell jugalah. Tapi Alhamdulillah, sebelum saya hard sell, sebelum saya soft sell, mindset saya adalah saya kena give something dulu. So nampak tak proses closing yang saya buat? Kan, proses closing yang saya buat. So proses closing yang saya buat apa tau? Saya jumpa orang. Okay, saya jumpa orang. Mindset yang kita jumpa orang tu lah mindset kita nak give manfaat dulu. So kita jumpa orang bukan dengan asbab niat kita nak ambil kesempatan. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang kenapa gagalnya kita sebagai orang sales ini, sebab mindset kita ni kalau jumpa orang beli dan beli. Macam mana orang nak beli kalau satu, dia tak percaya kat kita? Macam mana tak percaya? Daripada awal sampai habis cerita pasal produk je. So orang nak tahu apa manfaat dengan produk tu. So apabila kita nak cerita tentang manfaat tersebut, kan, manfaat tu ialah kena ada hasil dululah. Kan, ambillah cuplikan daripada konten tersebut. Ajarlah dulu apa yang dia boleh amalkan. Itu. So bila korang dah dapat something, dah dapat sesuatu, so bila saya buat iklan ke, saya ajak suruh masuk kelas ke, you takkan rasa terpaksa. Itu beza dia. So nampak tak? So saya nak you guys masuk Oktober tu bukan asal dah paksaan, tetapi memang you nak. Selepas saya bercerita tentang apa yang saya tahu, apa yang saya mampu ajar, dan apa yang Seek for Future boleh sediakan. Itu teknik closing yang bagus. So saya nak you guys pun amalkan apa yang saya amalkan. Kan, kita tak ada nak selidik, nak ada tipu-tipu, scam-scam, tak ada. Memang saya cakap awal-awal daripada silver tu nanti, and kalau you rasa you dah belajar something, kan, you akan ada the next step, the next level, kita punya goal. So daripada goal tu nanti, kalau you rasa macam aku perlu lebih lagi, aku perlu lebih banyak lagi, aku perlukan monitoring lagi, itu will be masuk ke royal. Tapi sebelum kita cerita pasal goal, sebelum kita cerita pasal royal, settlekan yang silver dulu. Faham So inilah tajuk yang you kena faham. So macam mana kita nak dapatkan income yang banyak tu, ataupun macam mana kita nak dapat sale. Daripada sale tu kita ambil 10% dan kita masuk tabung untuk masuk kelas saya nanti. Handle rejection ni penting. So dah ready ke? Biasalah, saya suka bagi yang penting-penting ni last sekali. Kenapa? Sebab biar orang-orang yang betul-betul nak belajar, kan, yang Allah pilih dapat. So kalau semua dah ready, tolong komen ready. Let's go. Dah awesome, terbaiklah semua. Dan boleh tak siapa-siapa yang dapat yang sesi-sesi yang terakhir ni, dapat ayat ni, buatlah nota cantik-cantik dan share dengan kawan-kawan. Boleh dan share dengan kawan-kawan. Let's go. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. So first thing apa nak buat kalau nak handle rejection adalah kita mulakan dengan ayat. Mulakan dengan ayat saya faham. Mulakan dengan ayat saya faham dan jangan lupa untuk ulang balik. Okay, ulang balik rejection yang dia bagi. Nampak tak? Okay, start dengan mulakan dengan ayat saya faham dan ulang balik rejection yang dia bagi. Itu paling penting. Kena ulang balik rejection dia. Jangan saya faham tapi tak tahu apa benda yang kau faham. So lagi-lagi kan, kalau para pasangan ke, isteri ke, kan, girlfriend ke, dia cukup tak suka kalau boyfriend dia ke, suami dia ke, angguk buat macam acah-acah dengar. Benda tu sangat annoying. Kenapa? Sebab kalau dengar, faham, cuba ulang balik. Cuba awak ulang balik apa yang awak dengar tadi. Dan bila kita kantoi tak boleh ulang balik,
gaduh besar tak? Gaduh besar. So sama juga dengan customer ni. Awak kata duk faham. Saya nak kena tunggu waktu gaji lah, saya nak tunggu itulah, saya faham. Tapi apa benda yang kau faham? Sebab tu bila you tak faham betul-betul customer tu apa yang dia nak cerita, sebab dalam otak ni, dalam fikir apa, nak menjual. Sebab tu customer pergi lah. Sebab tu customer pergi. So tanda kita ulang balik rejection ni, ini adalah tanda kita mendengar. Mendengar untuk memahami. Okay, mendengar untuk memahami. By the way, yang geng-geng para isteri, para wanita setuju tak dengan saya? Awak cukup hargai tak kalau orang tu betul-betul dengar dan boleh ulang balik? Cuba you validate statement saya ni. Supaya para lelaki kan, para jejaka yang ada hari ni dia faham. Oh, macam tu rupanya. Okey, patutlah kalau sebelum ni aku anggur dengan main handphone, sebab tu dia makin marah. Betul tak? So kalau korang setuju, komen setuju. Tunjukkan pada orang-orang lelaki yang ada dalam live ini, sebenarnya itulah maksud saya. Jangan dok dengar tapi dok buat bodoh. Sebab apa? Sebab bila you dengar, you faham, tapi you tak catat apa yang dia dengar. You tahu tak apa yang dalam kepala kami ni? Kau buat silap, kau kena. Awak buat silap, awak kena dengan saya. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Sebab tu dia macam dia tunggu je momen tu meletup, settle. Awak nanti dia keluar balik daripada awal. Tu jadi membil tu. Dan kita pula lelaki tak suka. So bila tak suka, jangan buat. So nampak tak? So sebenarnya apa saja yang kita guna dalam closing, kita boleh apply dalam kehidupan kita, dalam bisnes kita, dalam percakapan kita, dalam komunikasi kita. Faham? Alhamdulillah. So para lelaki yang ada untuk sesi yang terakhir ni, take note. Take note. Okay, so bila kita dah mulakan dengan ayat saya faham, ulang balik rejection tersebut. So jangan je hanya sekadar faham je. Ingat mindset kita nak buat closing. So bila nak buat closing, buat customer rasa rugi. Buat customer rasa rugi. So rugi, benda yang dirugi hari ni lah. Contoh macam free gift. Lagi apa? Free gift, postage. Lagi promo. Yang paling penting, siapa-siapa yang jual tudung, out of stock. Banyakkan main dan ingatkan tentang OOS, kan, out of stock. Sebab kadang-kadang bila dah out of stock, warna yang dia nak baru terhegeh-hegeh nak cari kita. Betul tak? Dia nak hitam, kita dah cakap hitam ni memang out of stock. Tak apalah, saya survey, datang balik kat kita, hitam ada tak? Sabar sister. Nampak tak? Faham So buatlah customer rasa rugi. Alright, so far sampai hari ni okey tak ni? Dua ayat ni. Okey, mulakan dengan ayat saya faham, ulang balik rejection tersebut dan buat dia rasa rugi. Dan yang penutup untuk sesi hari ni will be kita punya ayat yang ketiga, double confirm. Okey, double confirm dia nak tunggu gaji tu sebab apa? Okey, contohlah saya bagi ayat tunggu gaji Tunggu gaji. So hari ni kita ambil tunggu gaji dulu. Besok kita sambung yang kalau orang kata mahal. Boleh? Korang okey tak ni? So by the way, besok siapa-siapa yang dah join hari ni wajib join esok sebab kita nak sambung ayat yang ini. So ayat ni belum habis lagi Belum habis lagi. So hari ni kita nak cover yang tunggu gaji je dulu. So besok untuk orang yang kata mahal. So besok kita jumpa pada pukul 11.30 juga, waktu yang sama, dan kita akan sambung. Dan tengoklah lepas tu ada apa sebab panjang lagi sebenarnya ni. And tak dapat screenshot, kejap lah, sabar jap. Sabar. Okay. Bagilah saya buat ayat ni dulu, nanti saya lupa. Okay, tunggu gaji. Okay puan, cuba just nak tanya. Okay, just nak tanya, package
dan harga. Bukan garang. Bukan garang. Kadang-kadang korang ni kan, sabar. Kejap, nanti saya akan patah balik juga. Nanti saya lupa. Okay puan, just nak tanya package dan pilihan produk yang saya cadangkan semua okey kan? Macam tu. Alright. Aduh, comel lah gua garang. Alamak, saya tak boleh lah nak jadi garang-garang. Okay, nak ambil ni dulu, screenshot yang ni dulu. Screenshot yang ini dulu. Tak. Okay. Tulis dulu. So untuk hari ni cukuplah ini dulu dan esok kita sambung lagi, okay? Tanjat setulah. Saya pun nak buat macam mana? Korang ni tak mahu ikut. Package dan pilihan produk yang saya cadangkan semua okey kan? Ni ayat dia. Okay, so ini adalah tunggu gaji lah. Kalau orang kata tunggu gaji, so nanti kalau kata okey nak kena buat apa, kalau kata tak okey nak kena buat apa. So itu will be esok. Okay, itu adalah esok punya sesi. Saya tanya sampai sini, lepas tu dia blue tickkan saya. Tak apa. Kalau contohlah kalau dia blue tickkan kat kita kan, itu saya boleh tambah sikit lah. So contoh bila kat sini dia blue tick. So dia ada dua option lah. Okay, yang pertama will be lepas 10 minit. Okay, lepas 10 minit apa yang kita buat adalah kita akan bagi emoji. Alright, dan kalau dia blue tick juga, kita akan masuk bab follow up. Okay, kita akan masuk bab follow up. Itu kalau dia blue tick. Faham Alright, so ini saya ambil yang atas, screenshot dulu. Script tu termasuk emoji kan sir? Betul. So yang pertama kali ni letak emoji tak apa. Lepas 10 minit kalau dia blue tickkan lagi, letak 2 emoji lagi. Letak 2 emoji lagi. So supaya yang emoji yang ketiga, yang kedua tu lebih besar. Itu je. Wow, so terima kasih pada semua orang yang dah berdaftar. Thank you so much. Kan? So insyaAllah lah, nanti akan ada link WhatsApp yang masuk. Terima kasih Mazlin. Terima kasih Nur Rafidah. Emoji apa sir? Kalau emoji pun biasanya saya recommend guna gambar api ataupun gambar peti. Gambar api dan gambar peti. Okay. Ikutlah. Nak emoji senyum boleh. Nak ikut apa-apa boleh. Dia nak gambar api dengan gambar peti. Macam ni nak register sir? Fatin pergi ke Telegram, terus register. Kat situ ada link. Okay, tapi masuk Telegram dululah. Jangan masuk dalam hati saya pula. Sir, saya lupa lah take note sir. Dharma, it's okay, don't worry. Yang penting nanti kat referral tu ada nama saya pun kira okey lah. Bila tarikh tutup, jangan tanya tarikh tutup. Okay, jangan tanya tarikh tutup. Sebab takut-takutnya nanti kalau dah tarikh tutup dah tak sempat, bukan setakat pergi kelas tak sempat, kan nak jumpa saya pun tak sempat nanti. Sabar sir, sabar. Tak. Okey je. Korang yang bagi punchline. Aduh. By the way, saya belajar pick up line ni dengan Bro Safwan lah. Sebab tu kadang-kadang kan hari-hari kita upgrade. Okay, hari-hari kita upgrade. Okey lah. Okay, jom. So saya harap apa yang saya sharekan hari ini korang dapat sesuatu dan at least boleh start. Boleh start. So apabila kita ada rejection, ingat mindset. Dan yang kedua adalah 3 ayat ni. 3 ayat ni. Mulakan dengan ayat saya faham dan buat customer rasa rugi. Dan yang ketiga tu double confirm. Double confirm tu dia sebab apa? Faham Sir, turun bawah sikit? Boleh. Bro Safwan banyak pick up line. Itulah. Saya nak buat pick up line tak jadilah. Saya tak sampai hati. Saya tak sampai hati. Cuma hari ni kita try lah.
InsyaAllah. Kena pula. So ingat siapa-siapa yang boleh daftar, terus daftar terus. Tak apa, jangan risau, tak ada pikat lain. Tak ada pikat lain. Ni serius saya cakap. Terus daftar terus. Dan kat situ ada senarai nama. Pastikan 2 perkara ni. Apabila you daftar, ingat 2 perkara ni. Kalau tak perasan nama saya, letak Sedharma kat bahagian note. Dan biasanya kat bawah tu kalau dah ada reference nama saya pun dah kira okey dah. Okay, so naik atas sikit nak SS. Kejap atas, kejap bawah. Nah. So atas sikit lah. Yang mana? Atas sikit lah tu yang mana? Nak yang mana? Tengok atas balik tak sempat salin. Ya Allah. Nah, ambil yang paling atas dulu. Ambil yang paling atas dulu. Okay, nah. Hai Sir. Hai Syahril. Apa khabar? So inilah cikgu saya, tuan-tuan puan yang berada di IG. Kan, Cikgu Syahril ni dia bukan hanya sekadar mengajar saya pasal konten kan, tapi dia mengajar saya pasal kehidupan. Saya sentiasa perlukan Cikgu Syahril ni dalam hidup saya. Terima kasih. So jangan marah, kita bincang. Okey, faham. Okey, nah turun. Alright. Terima kasih Syahril. Alright, ini saya masuk yang kedua. Ambil kiraan 3. Sesayang dengan kita, semua seikut karenah kita. Siapa yang bagi pick up line sebenarnya ni? Pak kena reject lah sir. Okay, boleh. Alright, so dah settle sini. Ingat kenapa kita kena handle rejection? Sebab 8 September ni WB hari ni. Tolong check balik kita punya KPI dan kita punya target. Okay, bawah sekali. Okay, sabar jap. Satu-satu. Okay. Ni. Nah. Saya lah, pick up line ke tu? Tak ada. Tadi dengan Syahril. Terima kasih Cikgu Syahril. So you guys kena say thank you Sir Syahril. Thank you Bro Safwan. Thank you Abang Nas. So bukan apalah. Dulu orang cakap saya ni skema. Kalau ngajar tu yang ajar yang deep-deep je. Kan? So bila saya kelakar, saya pun kelakar. Assalamualaikum. Atas sikit saya nak SS. Okey, kejap Kejap. Kejap. Sabar. Ambil dulu. Ambil satu-satu dulu. Pula ada button boleh main kan, tekan-tekan lagu ni, itulah. Kita tekan-tekan juga. Jangan lupa kita tekan diri kita untuk buat yang terbaik dalam hidup kita, dalam bisnes, insya-Allah. Okey, boleh Okey dah. Semua okey? Boleh? So nanti kalau tak sempat tengok apa-apa ke, nota tak apa, join balik daripada awal. Alright, so itu sajalah kot daripada saya. Terima kasih. Sekarang pun dah pukul 9. 9? Itu 9 apa? Lupa. 9 will be esok lah, 9 September. Okay, so kita nak pukul 1 dah. So terima kasih. Jangan lupa solat Zuhur kejap lagi. Dan insyaAllah nanti kalau ada rezeki kita akan jumpa pada bulan Oktober lah. Okay, so yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So let's go. Kita tutup dan tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. So saya Sedharma, your favorite closing specialist. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti insya-Allah kita akan berjiran di syurga nanti. Alright, so jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jumpa awak esok, okey? Assalamualaikum. Seperti mentarikan hilang, mengikut jejakmu, menghapus bayangmu. Terusan ku membawa cinta jauh dariku, jauh darimu.
Tidak bisa ku mengerti, semua terjadi harus begini. Kini yang tinggal hanya sisa-sisa kisah yang terindah, dan hitam tiba membawa derita.